Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Fariha binti Syed usia nama kecil. Nombor matrik saya 17 THF 21F 2041. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan mengenai etika dan peradaban di Tanah Melayu pada masa era kolonial. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan era kolonial. Kolonialisme atau dikenali sebagai kolonial yang merupakan sebuah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Dalam penjajahan kekuasaan yang bersangkutan menundukkan orang lain kepada sistem politiknya, institusi-institusinya, budayanya, bahkan bahasa dan agamanya, dan mengurus dan mengeksploitasi sumber ekonominya. Corak masyarakat kolonial barat yang kita lalui boleh dikatakan berlaku dalam masa yang singkat dalam rangka sejarah kebudayaan di Nusantara ini. Tetapi berpengaruh, corak masyarakat kolonial meninggalkan satu kesan yang luas walaupun tidak mendalam. Di Tanah Melayu khususnya, pengaruh peradaban barat lebih kepada pengaruh bidang material dan kesannya kepada luaran sahaja. Ia banyak mempengaruhi kebudayaan dan institusi-institusi sosial. Antara pengaruh peradaban barat di Tanah Melayu dapat dilihat melalui sistem pendidikan, kewujudan masyarakat majmuk dan perubahan dari segi budaya. Maksud era kolonial: periodisasi sejarah yang menentukan tahan pendudukan penempatan, penubuhan, pentadbiran dan penguasaan suatu wilayah di tangan sekumpulan peneroka asing. Istilah jajahan bermaksud wilayah yang ditadbir atau ditubuhkan oleh orang luar. Perubahan dari segi budaya pula. Budaya merupakan cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat. Masyarakat Barat dan Timur mempunyai budaya yang amat jauh berbeza pada suatu masa dahulu. Masyarakat Barat menganggap budaya masyarakat Timur mundur dan tidak setanding dengan budaya mereka. Malah masyarakat Timur sedikit sebanyak telah terpengaruh dengan kehidupan Barat. Bagi masyarakat Melayu pula mengalami perubahan apabila bandar-bandar kolonial dan bandar-bandar tradisional turut mengalami perubahan. Penutup, sememangnya kedatangan British secara langsung atau tidak langsung telah melemahkan kekuasaan sultan dan pembesar. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British seperti sistem residen dan undang-undang tanah memperlihatkan kerakusan British dalam mengeksploitasi ekonomi dan menguasai politik, memberi kesan ke atas struktur masyarakat feudal. Oleh yang demikian, jelaslah perbahasan yang diutarakan telah memperlihatkan kesan kolonialisme berlaku perubahan drastik selepas kedatangan British terhadap masyarakat Melayu di Tanah Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak. Kesan yang jelas dapat dilihat dalam aspek ini telah mengikut ramuan British demi kepentingan pihak kolonial tanpa memikirkan tentang nasib masyarakat tradisional tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Zulkarnain. Nombor matrik saya ialah 17 DHF 21F2023 dari kelas DHF 1B. Untuk subjek MPU 21032 Perhatian Etika dan Peradaban. Tajuk yang saya pilih ialah Etika dan Peradaban di Tanah Melayu pada masa era kolonial. Saya akan teruskan kepada slide pengenalan. Pengenalan perkhususan pekerjaan. Kedatangan kaum India dan Cina ke Tanah Melayu mempunyai 3 kaum terbesar. Ini menyebabkan berlakunya pengkhususan pekerjaan mengikut kaum masing-masing. Seterusnya untuk slide kaum Melayu. Kaum Melayu ialah kaum yang pertama. Pekerjaan masyarakat Melayu ialah pertanian. Pertanian merupakan aktiviti utama orang Melayu. Selain itu, masyarakat Melayu yang tinggal di pantai timur, pekerjaan utama mereka ialah nelayan dan menternak.
binatang. Seterusnya untuk slide kaum Cina. Kaum Cina ialah kaum yang kedua. Orang Cina lebih mendominasi pekerjaan dalam sektor perhubungan. Di Kedah, orang Cina mengusahakan tanaman ubi kayu, manakala di Terengganu dan di Johor mereka juga mengusahakan tanaman labi hitam. Seterusnya untuk kaum India. Kaum India ialah kaum yang ketiga. Masyarakat India lebih sinonim dengan pekerjaan di ladang-ladang. Kebiasaannya, pekerjaan mereka ialah menori getah. Di Pulau Pinang, masyarakat India bekerja di ladang pertanian yang mempunyai pelbagai jenis tanaman. Seterusnya untuk penutup. Kesimpulannya, penjajahan yang telah berlaku ini banyak mempengaruhi kemajuan negara Malaysia dari segi pentadbiran serta mewujudkan kehidupan masyarakat majmuk. Selain itu, kita harus bekerjasama dan bersatu padu antara satu sama lain agar keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi hari ini dapat dikekalkan. Akhir sekali, kita juga mesti bersikap prihatin dengan hal dan isu semasa yang sedang terjadi kepada negara kita supaya dapat mencegah campur tangan negara asing dalam urusan negara kita. Sekian, terima kasih daripada saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Aminah binti Cik Umar. Nombor metrik saya 17-F21F2013. Saya ingin menyambung perkenalan kolonialisme. Dikenali sebagai satu dasar atau amalan oleh sebuah negara meluaskan penguasaannya ke atas sebuah negara lain. Dasar kolonialisme yang dilakukan British di Malaysia ialah satu dasar mengeksploitasi rakyat sumber daya sesuatu bangsa demi kepentingan negara induk iaitu British. Kemasukan imigran menjadi faktor berlakunya perubahan sosial dalam masyarakat kerana British mengamalkan pecah dan perintah di pentadbiran Tanah Melayu bagi melemahkan bumi putera dan memberikan keutamaan kepada imigran, malahan sekaligus memisahkan. Pentadbiran tradisional British melaksanakan sistem pentadbiran di Tanah Melayu melalui hak memungut cukai. Contohnya di Perak, British ingin menguasai hak atau kuasa memungut cukai daripada Sultan atau Pembesar Perak mengakibatkan kuasa mereka tergugat. Amalan hamba abdi dalam sistem pentadbiran Tanah Melayu dihapuskan oleh British. Contohnya di Perak, British menghapuskan amalan menyimpan dan menggunakan hamba abdi dalam kalangan masyarakat Melayu. British juga memberikan perlindungan kepada hamba hutan yang melarikan diri ke rumahnya, dan hamba-hamba tersebut terdiri daripada hamba perempuan. Kesannya pada tahun 1883, Hafullah berjaya mengatasi masalah hamba abdi dalam kalangan masyarakat Melayu. Secara umumnya, kesan daripada penjajahan ini telah memberikan impak positif dan negatif pada Tanah Melayu. British telah memperkenalkan sistem pentadbiran baru sehingga kuasa-kuasa Raja Melayu tergugat dan mengakibatkan sistem pentadbiran tradisional terhakis. Jelaslah pada zaman era kolonial ini British juga membawa perubahan kepada Tanah Melayu seperti dalam sistem pendidikan bagi memajukan penggunaan bahasa Inggeris. Malahan dari segi pentadbiran pula berlakunya jarang ketidakseimbangan ekonomi dan mengakibatkan perpaduan sukar untuk dicapai. Sekian daripada saya, akan menyambung daripada kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuridaya binti Abdul Haji. Nombor matrik saya 17GHR21F2021. Saya akan sambung dengan pengenalan pertempatan. Masyarakat di Tanah Melayu terdiri daripada kaum yang berbeza, iaitu Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga kaum ini tidak mengasimilasikan budaya antara satu sama lain. Dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh British telah menyebabkan ketiga-tiga kaum ini hidup berpisah antara satu sama lain. Melalui dasar ini juga, British telah menentukan peranan dan kawasan setiap kaum
bagi memastikan setiap kaum tidak berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya, orang Melayu tinggal di kawasan kampung, orang India tinggal di ladang getah dan orang Cina tinggal di kawasan bandar. British melakukan sedemikian kerana bimbang kaum tersebut akan menentang mereka. Bagi pendidikan, pada 1874, British telah memperkenalkan pendidikan di Tanah Melayu. Pendidikan telah dibahagikan mengikut struktur kaum terbesar di Tanah Melayu. Pada zaman kolonial, sekolah Melayu bersifat serba kekurangan kerana pihak British mahukan pendidikan orang Melayu bersifat kekal dan mengekalkan cara hidup yang serba kekurangan. British telah mengutamakan kemajuan terhadap sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat kemajuan yang lebih baik pada sekolah Cina berbanding sekolah orang Melayu. Contohnya, pada zaman tersebut, terdapat sekolah swasta Cina. Sistem pendidikan orang India hampir sama dengan orang Cina, tetapi perbezaannya dengan menggunakan sistem aliran bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Kesannya, sekolah ini wujud untuk kaum India kerana dikatakan kaum minoriti di Tanah Melayu. Secara kesimpulannya, kemajuan teknologi hari ini mempercepatkan lagi keruntuhan moral dan etika masyarakat, khususnya generasi muda yang tidak pernah merasa perik jerih perjuangan generasi terdahulu. Usaha untuk membangunkan kembali etika dan peradaban dalam jiwa setiap individu masyarakat masa kini menjadi kian mencabar. Adalah menjadi tanggungjawab semua ahli masyarakat tanpa mengira kelompok bangsa dan agama untuk mengembalikan kegemilangan bangsa dan tanah air yang pernah tercipta dalam sejarah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nadira binti Abdul Razak. Nombor kad matrik saya adalah 17DHF21F2069. Saya akan sambung tentang pengenalan pelombongan. Pelombongan. Arang batu menjadi bahan galian ekspor yang utama bagi negeri Sarawak selama 10 tahun selepas tahun 1889 apabila kerajaan akhirnya berjaya mengusahakan lombong arang batu di Sadong. Galian ini amat diperlukan untuk kegunaan kapal-kapal wak pada ketika itu. Arang batu menjadi galian ekspor bahan mineral yang penting pada penghujung kurun ke-19. Komunikasi dan perhubungan awal. Memulakan perhubungan awal melalui pos dan telegraf. Perkhidmatan pos pertama di Pulau Pinang pada tahun 1826. Sistem telegraf pertama digunakan di Perak pada tahun 1876. Penting dalam pentadbiran dan penguatkuasaan penjajahan negeri-negeri Melayu. Membolehkan maklumat dan arahan daripada pusat pentadbiran jajahan di Singapura disampaikan dengan cepat ke pusat pentadbiran Tanah Melayu. Berkembang untuk tujuan pentadbiran digunakan peniaga, pemodal dan pengusaha estet yang memulakan maklumat dengan cepat. Penutup. Secara kesimpulannya, keperluan terhadap pengangkutan dipengaruhi faktor ekonomi dan dasar penjajah. Jelaslah bahawa komunikasi penting dalam kehidupan seharian manusia untuk berhubung dalam melaksanakan sesuatu tugas. Pesannya, segala peradaban yang pernah kita amalkan sejak sebelum kedatangan penjajah, janganlah sekali kita lupa atau buangkan. Segalanya adalah menjadi asas kepada pembentukan ketabunan yang beracukan kepada negara kita. Sekian saja pembentangan dalam kumpulan kami yang bertajuk Etika dan Peradaban di Tanah Melayu pada masa era kolonial. Terima kasih.